Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa. Seorang berada bersama saya di studio dan seorang lagi insya-Allah akan kita hubungi melalui kemudahan Zoom. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah bahasa dan kualiti insan. Dan tetamu yang berada bersama saya di studio, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Salmah Jan Nur Muhammad, iaitu pensyarah kanan di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia ataupun UPM. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah. Pertama kali Prof ya, sama kami di ruang bicara. Betul, pertama kali. Lepas itu hujan, bawa rahmat saya terus ke Bernama. Betul. Pertama kali berjumpa dengan Tuan. Alhamdulillah. Tapi sesuatu yang Prof perlu lakukan, melontarkan suara yang lebih kuat sedikit. Okay, baik. Dan seorang lagi tetamu yang akan kita hubungi seperti yang saya janjikan kepada anda melalui kemudahan Zoom. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu yang sudah siap setia. Yang berbahagia Dato' Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Husin, yang merupakan Profesor Madya di Fakulti Pengurusan Industri Universiti Malaysia Pahang ataupun UPM. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Haji. Kat mana ni Tok? Saya sekarang ni berada di USM. Okey. Ya. Kita akan bercakap tentang isu yang saya kira cukup penting dan menarik sebenarnya tu ya. Ya. Dan sekiranya anda mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang kita sembang-sembang hari ini di ruang bicara ini, jangan lupa seperti biasalah kami menyediakan dua talian kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, buat permulaan ini, barangkali menarik jugalah kalau kita sebut tentang, bila kita bercakap tentang bahasa ni sebenarnya Prof, ya, selalu orang menyebut tentang bahasa jiwa bangsa, bahasa menunjukkan bangsa. Dan saya juga berasa kagum dan terpegun juga sebenarnya apabila baru-baru ini kita tahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri berucap dalam bahasa Melayu di PBB. Dan sebelum itu juga kita masih ingat lagi bagaimana Menteri Alam Sekitar dan Air ataupun KASA juga bercakap dalam bahasa Melayu ketika beliau menghadapi satu persidangan antarabangsa di Scotland. Jadi ini menunjukkan bahawa satu anjakan yang cukup menarik sebenarnya bila kita bercakap tentang kedudukan dan penggunaan bahasa Melayu itu. Tetapi ialah berdasarkan penelitian doktor sendirilah, bagaimanakah bahasa Melayu itu sebenarnya memainkan peranannya dalam sejarah peradaban bangsa itu sendiri ya, Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebenarnya perkembangan sekarang ini sangat memberangsangkan dan bukan saja di bidang bahasa sebenarnya, semua rakyat Malaysia sebenarnya patut berbangga dengan perkembangan bahasa Melayu itu. Ya. Jadi saya nak bawa sebenarnya peranan bahasa Melayu itu sebenarnya kita patah balik kepada sejarah kita dahulu. Ya. Sejarah dahulu, setiap bangsa sepatutnya beruntung apabila mempunyai bahasa sendiri. Betul. Dan juga tulisan sendiri. Ya? Dan itulah tanda kepada kemercuan ataupun kemajuan kepada tamadun bahasa itu. Jadi pertama sekali saya nak bawa sebenarnya adalah tentang geografi kita itu. Itulah Nusantara kita diletak di tengah-tengah pusat strategiknya geografi, iaitu ada Selat Melaka, Selat Sunda, Laut Cina Selatan, yang menyebabkan perkembangan bahasa Melayu itu semakin cepat. Di mana kerajaan-kerajaan pesisiran pantai pada masa itu yang kecil tumbuh cepat menjadi sebuah empayar. Mungkin tuan pernah dengar tentang kerajaan Funan, kerajaan Majapahit, Sriwijaya dan juga Lingua Franca. Yang daripada abad ke-7 hinggalah ke-19 kita menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa Lingua Franca. Ya. Selepas itu perkembangan Islam juga yang membantu kepada cepatnya bahasa Melayu itu berkembang. Dan apatah lagi kerajaan-kerajaan Melayu seperti kerajaan Melaka, kerajaan Johor Riau Lingga dan juga kerajaan Kedah. Mereka menggunakan bahasa Melayu ini sebagai satu bahasa perhubungan antara bangsa dan juga bahasa pentadbiran.
Di mana kalau saya nak bawa sebenarnya Tuan, ini salah satu naskah yang bukti kepada kegemilangan kita, iaitu kitab pengetahuan bukan kitab pengetahuan bahasa Bustanus Salatin, Raja Ali Haji pada tahun 1850. Ini sebenarnya adalah ilmu bahasa Melayu yang membawa kita mempelajari tentang tata bahasa Melayu itu. Seterusnya lagi kita dikembangkan lagi dengan apabila kemasukan Islam itu kita dibawa kepada bahasa itu lebih luas, yang lebih peringkat agama, di mana pembelajaran ataupun pengetahuan tentang bahasa Melayu itu berpusat di istana. Ya kan, memang di istana. Lepas itu dilebarkan dengan adanya penulis-penulis ataupun jurutulis istana. Jurutulis istana ataupun yang menulis tentang karya-karya Melayu ini adalah daripada golongan ulama sebenarnya. Jadi itulah kosakata kita semakin luas. Semakin berkembang, makinlah daripada kita mengetahui tentang sirah, tentang tasawuf, metafizik. Sebenarnya bahasa Melayu itu bukan terhad, tak terbatas penggunaannya. Peranannya adalah sebagai bahasa undang-undang, bahasa ekonomi. Yang mengakibatkan kerajaan-kerajaan Melayu pada masa dahulu nilai komersialnya ekonomi juga membangun. Jadi macam tu. Dan juga satu, bahasa undang-undang itu terbitnya hukum kanun Melaka dan juga hukum kanun Pahang. Kita ada bahasa undang-undang kita. Jadi peranan inilah bahasa Melayu pada masa itu bukan dalam cakupan yang terhad. Sebenarnya kita melihat bahawa bahasa Melayu itu bukan bahasa pasar semata-mata ataupun bahasa pertuturan, tapi digunakan dalam bahasa rasmi. Sebagai bahasa pentadbiran juga. Okey. Kita akan sambung lagi nanti Prof ya. Betul. Saya juga nak dapat pandangan daripada apa yang berbahagia Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi. Datuk, kalau kita dengar daripada apa yang disebut oleh Profesor Madya Dr. Salmah Jan Nur Muhammad sebentar tadi, barangkali begitu hebatnya perkembangan bahasa Melayu itu sendiri kalau kita ikut daripada jalur-jalur sejarah seperti apa yang disebut oleh Prof. Tetapi secara ikhlasnya pandangan Datuk, di mana kedudukan bahasa Melayu ketika ini, terutamanya bila kita bercakap tentang bahasa dan kualiti insan itu sendiri, terutamanya di negara kita sendiri, Datuk. Pandangan pribadi Datuk. Ya, terima kasih Tuan Haji. Saya melihat bahasa yang kita maktubkan dalam perlembagaan kita iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dari sudut peruntukan undang-undang sudah ada jaminan, sudah ada kedudukan yang istimewa, tetapi isunya dari sudut kualiti pada hari ini bagaimana. Jadi kita lihat pada hari ini dengan polisi baru Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memperkukuhkan bahasa Melayu dari sudut amalan rasmi dan juga kenyataan daripada Tan Sri Ketua Sesial Negara kita. Saya yakin walaupun kita lihat bahasa Melayu sekian lama agak pudar apabila tumpuan diberikan untuk memperkasakan bahasa Inggeris, kini kita lihat ada nafasnya. Walaupun terdapat halangan apabila ada pihak tertentu yang cuba memperlihatkan pengukuhan bahasa Melayu ini adalah satu usaha untuk merendahkan ataupun menyebabkan bahasa Inggeris tidak lagi dipandang sebagai bahasa yang penting dalam perniagaan atau hubungan antarabangsa. Pada pandangan saya, sikap inilah yang menjadikan kualiti dari sudut amalan bahasa kita sendiri ini dalam persimpangan. Kerana pada pandangan saya, isu bahasa ni adalah isu kemahiran. Kalau seorang tu boleh menguasai bahasa Melayu, secara automatik dia juga akan mempunyai kemahiran untuk berbahasa Inggeris, berbahasa Arab dan lain bahasa. Sebab tu kita tengok bukan satu perkara yang pelik lah, yang mustahil. Seorang tu boleh bahasa 9 bahasa, 11 bahasa. Dan kita lihat pada Laksmana Hang Tuah pun, beliau mempunyai keupayaan, penguasaan dalam banyak bahasa. Jadi saya lihat di sinilah, walaupun kita sekian lama kita lihat cabaran kepada bahasa Melayu kita, sehingga saya dimaklumkan di immigration kan ada warga negara Malaysia yang tidak boleh berbahasa Melayu, sedangkan mereka ini warga negara
Malaysia. Jadi pastinya satu perkara yang kita patut lihat. Ini satu ancaman kepada kelestarian negara bangsa kita. Jadi sebab itulah apabila Yang Berhormat Perdana Menteri ingin memperkasakan amalan bahasa Melayu, termasuklah untuk memperkasakan fungsi Dewan Bahasa Pusaka, satu perkara yang kita perlu sambut baik. Apa yang perlu kita lakukan ialah bagaimana kita mengupayakan kaedah pembelajaran sama ada bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Bukannya kita lihat usaha untuk mengembalikan keagungan bahasa Melayu itu sebagai satu tindakan yang boleh melemahkan bahasa Inggeris. Kerana bahasa Melayu itu sendiri bahasa ilmu. Bahasa Melayu itu merupakan lingua franca. Dan kita lihat bagaimana Barat mengambil khazanah Melayu balik ke negara mereka, dan mereka menjadikan khazanah Melayu sebahagian daripada Oriental Studies. Di Fakulti Pengajian Oriental bahagian Timur. Kenapa? Kerana kita bahasa ilmu. Jadi saya lihat atas faktor inilah kita mesti bersifat terbuka. Tumpuan bahasa Melayu bukan masuk kita ke terbelakang atau keadaan kita ingin memberi penekanan yang yang tidak lagi penting kepada penguasaan bahasa Inggeris. Okey, saya nak dapatkan pandangan sebentar lagi bersama dengan Prof. Mania, Dr. Salmah. Tetapi sebelum itu, saya juga nak dapat pandangan Datuk secara ikhlas berasaskan ataupun berlandaskan daripada apa yang Datuk sebut sebentar tadi, bahawasanya kaedah pembelajaran di negara kita juga perlu dilihat semula dalam usaha untuk memperkukuhkan bahasa Melayu di negara kita sendiri. Kalau itulah alasan yang Datuk sentuh, apakah Datuk secara ikhlas melihat bahawa sistem pendidikan negara juga harus dilihat semula, dinilai semula supaya kedudukan bahasa Melayu itu sendiri berada di tahap yang sewajar dan sepatutnya? Ya, saya percaya begitu. Kita dapat lihat dan kita perlu adakan satu semakan secara berkala tentang penguasaan bahasa ini. Keupayaan rakyat kita, sama ada pelajar di Institut Pengajian Tinggi, di sekolah menengah, sekolah rendah, malah dalam kalangan pemimpin kita, penguasaan untuk bahasa Melayu, penguasaan untuk menyampaikan ucapan yang baik, tata bahasa yang betul. Jadi ini merupakan satu perkara yang tidak boleh dipandang enteng. Kerana kesedaran itu juga terselah apabila kita berbahasa. Pemilihan ayat yang betul, pemilihan kosakata yang betul. Jadi saya percaya kaedah PDP, pengajaran dan juga pembelajaran perlu diupayakan. Bukan sahaja bahasa Melayu lah, begitu juga bahasa Inggeris sebenarnya. Saya yakin kalau kita punya teknik pengajaran yang dikaji daripada semasa, saya percaya. Sebab kita lihat sebagai contohnya, ada kursus penguasaan bahasa dalam sebulan, ada pula dalam masa 15 hari, ada pula dalam 10 hari pun ada ditawarkan kursus untuk menguasai bahasa tertentu. Kenapa? Pastinya berbeza adalah dari sudut kaedah penyampaian, kaedah pengajaran. Kalau tidak ada kaedah sedemikian, maka mungkin ada pihak yang mendakwa dia boleh menjadikan seorang itu boleh menguasai bahasa tertentu dan tempoh yang begitu singkat sekali. Okey. Baik, menarik. Kembali semula kepada Profesor Mania, Dr. Salmah Janur Muhammad. Barangkali berdasarkan daripada apa yang disebut oleh Datuk tadi, ianya memberikan satu keinsafan sebenarnya lah kepada kita bila kita bercakap tentang di mana kedudukan bahasa Melayu itu sendiri. Dan kita tahu bahawa bahasa itu sebenarnya boleh digunakan untuk menyebarkan apa yang disebut sebagai citra ketatanegaraan yang berdaulat daripada berdaulat. Daripada pandangan Prof sendiri, bagaimana ianya boleh tercapai sebenarnya? Okey, sebenarnya apabila membicarakan tentang bahasa Melayu itu kenapa dia berkembang, berkaitan tadi, bahasa Melayu ni dia bersifat luas dan juga dia boleh menjawab kepada setiap permasalahan yang sukar sebenarnya. Itulah menyebabkan bahasa Melayu ini mantap sebelum ini. Jadi saya nak bawakan tentang citra ketatanegaraan ni sebenarnya melalui pengkajian saya dari sudut ketatanegaraan itu kita sudah memang ada satu genre sebenarnya yang yang menceritakan tentang bagaimana
sesebuah kerajaan ataupun pentadbiran pemerintahan itu ada naskah yang memberi panduan kepada pemerintah untuk mentadbir kerajaan itu lagi mantap. Okey. Ya. Jadi saya bawakan sebenarnya kita perlu menghargai dan juga kita perlu meneroka, bukan meneroka sambil macam hanya melihat ini sebagai khazanah. So kita perlu melihat apa isi kandungan dalam teks-teks klasik yang lama sebenarnya. Dia banyak menyampaikan message. Ya. Jadinya satu, ya, saya membawa beberapa naskah, ya. Antaranya Bustanus Salatin, iaitu Kebun Raja-Raja Melayu, Tajus Salatin, Mahkota Raja-Raja Melayu, dan diiringi lagi dengan naskah-naskah yang lain, Tamarat Al-Muhimmah, Kitab Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas, Kitab Undang-Undang Raja Nati, dan juga Adab Raja-Raja. Ini sebenarnya mengisahkan bahawa bagaimana tonggak kita ataupun tiang utama kita itu raja perlu tahu dari semua aspek, bukan sahaja daripada aspek bahasa, tapi bagaimana mentadbir sebuah negara daripada politik, bagaimana mentadbir negara daripada sudut ekonomi. Ya. Jadi yang cantiknya naskah-naskah ini, ya, Tajus Salatin ini tahun 1603, pada abad ke-17 begitu, yang menceritakan tentang bagaimana seorang raja itu perlu menggunakan fikirnya. Setiap anggota yang ada di dalam diri kita ini bermanfaat. Sebenarnya kata kuncinya adalah daripada ketatanegaraan ini ada kualiti insan sebenarnya, adalah daripada akal dan lidah. Kalau lidahnya tidak dijaga dengan baik, akan itu yang bahasa tu pun orang kata boleh mengaibkan. Jadi itu naskah-naskah tentang ketatanegaraan ini memang menceritakan kepada kita sebenarnya, bukan hanya pemerintah tetapi juga kepada kita sebagai yang diperintah ini ataupun rakyat, mengetahui tentang apa sebenarnya yang dibawa oleh pengarang-pengarang terdahulu, tentang bagaimana mencorak satu struktur pemerintahan yang paling mantap dan gemilang. Ini kita kena tahu nih Tuan, sebab bukan hanya disengajakan, ya, naskah-naskah ini. Naskah-naskah ini ditulis ada bersebab, memberi mesej kepada pemerintah untuk memerintah dengan adil, bagaimana menjaga kebajikan rakyat, bagaimana berhubungan dengan negara luar. Ya, sebab pada zaman dahulu, terutama kerajaan Melayu Melaka dan kerajaan-kerajaan lain terkenal dengan maritim, ya, kerajaan maritim, pelabuhan yang terlalu sibuk. Jadi bagaimana mereka ingin ingin berhadapan dengan orang-orang yang di luar, dan di samping itu juga menjaga tata susila mereka. Sebenarnya cantik, banyak naskah-naskah itu sebenarnya. Saya daripada kajian saya begitu. Baik, kita akan sambung lagi nanti. Barangkali Datuk, ini pun satu persoalan yang penting jugalah saya nak dapatkan pandangan Datuk. Kita ingin sebenarnya menerapkan kedaulatan bahasa Melayu terhadap citra jati diri anak-anak muda kita, terutama generasi muda sekarang inilah. Tetapi apa yang perlu dilakukan, cara mana sebenarnya dalam usaha untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam diri anak-anak muda yang sedia ada sekarang ini, Datuk? Ya, Tuan Haji. Bila kita bercakap tentang jati diri secara khususnya, kita semua bersetuju bahawa bahasa itu jiwa bangsa. Jiwa ini satu istilah yang begitu luas sekali, merangkumi unsur dalaman, dan unsur dalaman ini tidak boleh ada begitu saja. Pastinya dia akan menzahirkan unsur luaran. Ini yang juga terangkum dalam maksud identiti ataupun jati diri. Unsur luaran dan unsur dalaman. Jadi kalau kita bercakap tentang bahasa, sebenarnya bahasa inilah yang mengikat, bahasa inilah yang boleh melestarikan jati diri. Kerana bahasa ni kita bukan setakat berbahasa, kita berkomunikasi, dan bahasa ini lebih jauh dari situ. Apabila kita ingin belajar suatu bahasa, kita perlu belajar juga sastra dia. Itu satu perkara yang kita perlu pedulikan. Dan apabila kita mempelajari sesuatu kesusastraan bangsa, di situ kita akan pelajari etos, nilai, pegangan,
kita pelajari adab budaya dia. Sebab tak cukup kita mempelajari kosakata semata-mata. Kalau kita belajar apa bahasa sekalipun, dia akan datang dengan sastra dia, syair dia, sajak dia dan sebagainya. Sebab itulah bahasa ini begitu penting. Perlukan bahasa itu termasuk dalam perlembagaan kita, dan bahasa ini baik rapat dengan pemerintah. Bahasa ni akan kekal. Kenapa? Kerana suatu bangsa itu berdaulat, suatu bangsa itu bangsa yang berilmu. Apabila dia bangsa berilmu, dia akan mengekalkan bahasa. Suatu bangsa yang tidak berilmu, bahasanya akan padam, bahasanya akan lupus. Sebab itulah dalam kita ingin melestarikan jiwa bangsa kita, bahasa itu mesti kekalkan. Dan satu perkara juga yang kita lihat pada hari ini, berlaku banyak kekhilafan dari sudut pentafsiran dalam undang-undang sendiri. Kenapa? Kita lihat perlembagaan kita ni, dia tidak lahir begitu saja. Dia bukan lahir pada tahun 1957 ataupun lahir apabila berlakunya perundingan London pada tahun 1956. Perlembagaan negara kita ini sejarahnya panjang. Macam disebutkan oleh Profesor Salmah tadi, hukum kanun Melaka, hukum kanun Pahang, hukum kanun Johor, undang-undang Kedah, Ikon Muluk dan sebagainya. Jadi undang-undang ni dia ada istilah dia. Macam disebut oleh Prof. Jan tadi kan, bahasa istana. Bahasa istana tu sendiri pun dia bukan setakat bahasa. Dia ada istilah perkataan sendiri yang begitu penting dari sudut penguasaan undang. Kalau kita baca hukum kanun Melaka, hukum kanun Pahang, ada 5 patah perkataan yang orang biasa tak boleh guna tanpa izin raja. Kalau guna tanpa izin raja, hukuman bunuh. Nampak tak Tuan Haji? Jadi maknanya begitu serius suatu perkara yang terletak padanya penguasaan undang. Yang pertama titah, yang kedua patih, yang ketiga kunia, yang keempat anugerah. Kan dia ada 5, titah, patih, kunia, dan kelima murka. 5 patah perkataan ini merupakan bahasa istana yang punya signifikasi, tak boleh orang biasa guna. Sebab bila sebut ni, kalau mengunia ni, kuasa untuk mengunia siapa? Sultan saja boleh mengunia, tak boleh orang lain guna. Kalau kita sebut bahasa titah, yang boleh titah tu raja saja, kerajaan yang bertitah. Bila titah tu arahan, arahan, perintah. Kalau ayat biasa tak boleh menggunakan titah. Kalau berpatih tu maksudnya orang tu telah mengaku dia rakyat kepada suatu kerajaan, suatu raja. Jadi kita lihat bagaimana bahasa main peranan penting. Begitu juga bahasa ni pula dia ada dari sudut bukan sahaja alat komunikasi, dia ada bukan sahaja komunikasi dipertuturkan, dia ada perlambangan, ada lambang, dan lambang-lambang yang terhasil juga dihasil daripada sejarah. Dia ada susu galuh dia. Dia boleh menunjukkan di mana dia lahir, bahasa Sanskrit ke, macam Jawi. Kenapa kita tiba bahasa Melayu jadi bahasa Jawi? Kan tulisan Jawi, bahasa Melayu ni bertulisan Jawi. Pada dulu bahasa Melayu yang kuno, tulisan ni bukan Jawi. Maksudnya pengaruh Islam yang ada dalam tulisan Jawi itu sendiri. Ya, sebab itulah mengekalkan bahasa itu amat penting bagi sebuah bangsa yang berdaulat. Baik, Prof, daripada apa yang disebut oleh Datuk lah, kita juga nak tahu lah, kita bercakap tentang Empayar Melayu dan juga bahasa Melayu itu sendiri. Ada yang masih lagi tidak memahami sebenarnya. Barangkali juga reaksi ataupun tindak balas kuasa luar sendiri terhadap situasi ini bagaimana sebenarnya, Prof? Okey, baik. Sebenarnya kita daripada tindakan reaksi atau tindak balas kuasa luar terhadap penggunaan bahasa Melayu sebenarnya. Saya ambil satu contoh sebenarnya. Kita sebenarnya bertuah, sangat bertuah. Bumi kita ni sangat bertuah. Sebab kita ada satu warkah, warkah yang dihantar diutus oleh yang dibawa oleh utusan, yang ditulis diminta untuk disampaikan ataupun diarahkan untuk disampaikan kepada orang luar sebenarnya. Dan satu lagi, kita sudah ada satu struktur penulisan yang lengkap. Kalau kita lihat di sekarang ni tulisan rasmi, surat rasmi, sebenarnya kita sudah ada satu tulisan yang lengkap di mana ada cap mohornya, ada nama sultan lah, lepas itu ada dengan kata puji-pujiannya dan juga kaedah doanya. Ini sebelum saya nak bagi reaksi tentang tindak luar reaksi, ya. Jadi daripada kata puji-pujian ini adalah lambang kepada adab. Ya, lepas itu kita sentiasa mendoakan
tidak kiralah orang bukan Islam ataupun Islam, sesama Islam pun kita sentiasa mendoakan. Itu yang diterjemahkan dalam satu surat Warqah Melayu ya. Jadi sebenarnya apabila adanya Warqah itu, orang Barat juga menggunakan kaedah yang sama untuk menghantar atau membalas surat raja-raja kita tu. Ya, raja-raja kita tu. Dan lagi satu, kalau kita lihat ini berlakunya ya tadi Prof Dato tadi katakan bahawa tulisan Jawi ya. Tulisan Jawi ni memang sangat panjang. Sangat paling panjang dan paling ramai menggunakannya. Jadi itulah kita dipanggil daripada tanah Jawi, tanah apa? Semua Jawi itu Melayu. Tanah Melayu sebab Jawinya itu. Jadi setelah datangnya orang Barat ya atau Eropah ya menjajah, menjajah pada itu di tanah Melayu itu mereka memperkenalkan juga tentang tulisan Rumi atau Latin. Jadinya mereka mendapati bahawa pada masa itu kerajaan-kerajaan yang mereka takluki itu menggunakan bahasa Melayu dan juga tulisan Jawi. Jadi mereka terpaksa belajar tulisan Jawi dan juga bahasa Melayu. Saya bawa contoh ya, macam satu padri Wenli ya, dan pasukannya terpaksa menerjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa Melayu dan menerjemahkan dan menulis semula dalam tulisan Jawi. Dan juga begitu juga Lord Minto, Gubernur Jeneral di India, membuat isytiharan bahawa kalau kita akan menggunakan bahasa Melayu, kita akan belajar bahasa Melayu untuk berbual ataupun berhubung dengan masyarakat setempat. Ada banyak. Ini pun saya bawakan ini satu. Ini adalah koleksi saya. Kamus Jawi Melayu Inggeris pada tahun 1903. A.J. Wilkinson. Ya ini. Itu kita sebenarnya rasa ini adalah walaupun mereka menakluki kita, mereka belajar tentang bahasa Melayu kita. Dan juga ada beberapa macam Pigafetta, Itali, kamus Itali Melayu. Supaya kita bermakna mereka datang, mereka belajar juga bahasa kita. Itu sebenarnya tindak reaksi mereka. Ya itu sebabnya kita perlu berbangga dengan bahasa Melayu itu. Betul. Ya? Okey, kita akan berehat sebentar lagi, tapi sebelum kita berehat, kita ambil dulu panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang, saya difahamkan sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum Cik Sekretari dan ahli panel. Waalaikumsalam, ya. Okey, soalan saya ni mengenai teknologi IR 4.0. Okey. Kita tengok teknologi 4.0 semakin meluas. Dengan adanya teknologi ni seperti Facebook, WhatsApp ni, adakah ia boleh mengubahkan tingkah laku manusia daripada tradisional kepada kepada konvensional, daripada ni maya kan kita jadi berubah itu yang soalan yang pertama. Yang kedua, penggunaan istilah kita tengok dalam dewan bahasa pun kita tengok banyakkan dia punya bahasa telah berubah. Utamanya bahasa Inggeris contohnya kolaborasi, import. Ini telah kita punya dalam perlembagaan persekutuan telah mengatakan bahasa Melayu bahasa rasmi, tetapi kita tengok bahasa kita telah berubah. Minta ahli panel komen dalam ini. Okay. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Tak apa, kita akan cuba mendapatkan jawapan nanti daripada tetamu-tetamu kita. Tetapi apapun, kita berehat dulu buat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi. Ruang Bicara bernama TV tentunya. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang bahasa dan kualiti insan. Jadi menarik juga. Ada dua soalan yang dikemukakan oleh Ridwan dari Pulau Pinang, Prof. Ya. Prof jawab yang pertama dan saya juga akan cuba mendapatkan jawapan untuk soalan yang kedua itu bersama dengan Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi. Soalan yang pertama itu pun penting jugalah tentang perubahan yang berlaku di negara kita ini. Kita ialah zaman berubah, cara hidup juga sudah berubah. Jadi ianya apakah memberi impak ataupun kesan sebenarnya kepada kedudukan bahasa Melayu itu sendiri secara keseluruhannya?
Terima kasih. Sebenarnya kita kalau lihat benda tu, satu benda tu positif, dia akan lahir positif. Ya. Jadi tadi dikatakan bahawa tradisional itu bagaimana diadaptasikan, orang kata, dalam bentuk moden. Saya melihat perkembangan revolusi industri 4.0 terutamanya yang menekankan tentang teknologi ini, saya sangat membantu kepada menonjolkan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam naskah. Ya, sebab kebetulan saya memang mengajar dalam bidang ini. Jadi saya memang praktikkannya kepada pelajar saya sebenarnya. Dan sebenarnya pelajar memang mula-mula membaca naskah ini dalam tradisional, mereka kata, oh tidak, nak baca memang dengan menggunakan bahasa klasiknya itu sangat suka untuk difahami. Ya, jadi saya cuba memudahkan cara dan menceritakan tentang apa sebenarnya istimewanya sebuah naskah itu. Rupanya bila kita menceritakan dan mendekatkan diri dengan generasi yang baru ini daripada cara mereka, mereka mudah faham dan diterjemahkan dalam bentuk TikTok, dalam bentuk Powtoon, dalam bentuk Go Anime. Ini yang web orang kata 2.0 ataupun yang ada semua teknologi sebenarnya. Saya melihat apabila diterjemahkan, diadaptasikan menjadi lebih menarik. Jadi generasi muda sebenarnya kreatif. Mereka penuh dengan inovasi dan banyak sangat yang saya lihat sesuatu yang kita boleh keluarkan daripada minda mereka. Jadi apabila tradisional dengan moden bergabung, dia menjadi impak yang sangat bagus. Ya sebenarnya. Okey, itu jawapan kepada persoalan pertama yang dibangkitkan oleh Ridwan. Persoalan yang kedua itu pun menarik juga, Datuk Wan Ahmad ya. Ini ialah tentang penggunaan istilah-istilah yang mungkin dahulu lain tetapi sekarang ini lain, dan dikatakan kita juga banyak meminjam ataupun menggunakan istilah-istilah Inggeris yang dimelayukan. Jadi pandangan Datuk dalam persoalan itu. Ya, kalau kita lihat antara tujuan penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka itu adalah pembakuan bahasa untuk mengadakan istilah-istilah baru dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita terus berbahasa Melayu, kita akan dapat mengekalkan istilah lama. Kalau kita lihat kamus lama lah, misalnya contoh dalam kitab bahasa dan sebagainya yang tulis oleh Zabar dan lebih awal lagi, banyak istilah lama sudah kita tak gunakan. Padahal istilah itu sebenarnya agak detail menjelaskan suatu keadaan. Begitu juga kita lihat, selain daripada usaha Dewan Bahasa menterjemahkan istilah tertentu, kemasukan istilah dalam bahasa Melayu, Dewan Bahasa saya percaya bahawa ini ada pandangan dilemparkan supaya Dewan Bahasa tidak terlampau, walaupun Dewan Bahasa menggariskan kaedah kita nak terima bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu, tapi kita jangan terlampau gairah menerima walaupun kita ada kaedah. Kita mesti mendengarkan istilah lama. Dan sebenarnya seperti yang saya jelaskan sebentar tadi, dalam aspek bahasa Melayu dalam perlembagaan, kenapa kita perlu ada terjemahan bahasa Melayu, ada terjemahan Perlembagaan Persekutuan dalam bahasa Melayu. Sebab apabila suatu istilah kita rujuk dalam bahasa Inggeris dan kita melihat tarifan dia dalam bahasa Inggeris, kadang-kadang dia memberi konotasi atau tarifan yang berbeza dengan apa yang berlaku di negara kita. Undang-undang kita berasaskan undang-undang lama, bukannya lahir tahun 57, dari dulu lagi. Dan istilah yang ada dalam masyarakat kita, sebagai contohnya lah, kita katakan istilah daulat. Daulat, kedaulatan ni kalau bahasa Inggeris sovereignty. Sovereignty, kalau kita lihat tarifan bahasa kamus Inggeris, English Legal Dictionary, dia akan mengatakan kedaulatan itu supreme authority within territory, dan kuasa tinggi itu adalah rakyat, people. Sedangkan kalau kita tengok dari istilah adat Melayu, hukum kanun, kalau kita lihat dari kertas kerja, laporan Jawatankuasa Kerja Perlembagaan 1946, kedaulatan itu adalah mengikut adat Melayu. Kedaulatan di setiap negeri Melayu hendak kekal pada Duli Yang Maha Mulia Raja negeri itu mengikut adat Melayu. Ini kenyataan dalam laporan Jawatankuasa Kerja Perlembagaan 1946 bertarikh 18 November. Kalau kita lihat kedaulatan dari aspek adat Melayu, dia akan menyatakan bahawa kedaulatan itu milik Allah SWT dan Raja itu sebagai pemegang amanah. Tidak seperti fahaman Barat, Westminster. Itu sebagai contoh. Begitu juga contoh lain, penghambaan slavery. Penghambaan dalam konteks adat Melayu, pertama orang yang berhutang, yang kedua orang yang melakukan tindakan jenayah yang dihukumkan untuk kekerahan kerja. Tapi kalau tengok slavery dari aspek Barat,
itu dah jadi macam kuta kete. Ditangkap orang dekat Afrika mana dihambakan orang tu. Jadi dah tak kena dah. Sebab itu dari sisi undang-undang pun penting kita melihat pada local circumstances, keadaan tempatan kita. Begitu juga orang laut. Orang lebih seorang laut kan. Jadi bila British datang, dia kata orang laut ni lanun. Lanun dia orang lain, tu lanun Paris of Caribbean. Kita lanun ni yang ada di tanah Melayu, yang dikatakan orang laut, dia bukan lanun yang katakan orang laut melanun. Orang laut ni adalah outsource customs zaman dahulu. Kalau kapal dia lintas Kota Melaka, pelabuhan Kota Melaka, tak bayar cukai, tak singgah. Kan? Jadi lanunnya yang akan rampas barangan dia. Dan barangan dirampas, dia ada pembahagian dia kepada kerajaan itulah raja pembesar dan kepada mereka. Jadi bukan satu kegiatan yang haram, melainkan lanun yang tidak mendapat perintafan, tidak ada piagam diraja lah. Tapi apa yang saya ingin tegaskan di sini bahawa dari sudut kemasukan istilah dalam bahasa Melayu perlu dibuat secara berhati-hati, kerana memang macam tadilah kita tidak menghilangkan maksud, kosakata dan bahasa lama yang sedia ada dan di mana dijelaskan. Bahasa Melayu ni bahasa ilmu. Ada oriental study dekat barat. Dan barat ni kita kena sedar, mereka ni sebenarnya bukannya lahir sebagai bangsa yang berilmu. Mereka telah melalui satu proses yang dinamakan sebagai Dark Ages. Selepas kurun kelima kejahatan Rom, dan mana disitulah kebangkitan Nabi Muhammad SAW sehingga Islam mencapai keagungan di Baghdad. Ilmu sains, Ibnu Khaitam, Ibnu Sina, kan, banyak lagi pakar yang merupakan bapa sains dan kini diakui oleh Barat. Dan Barat mereka mempelajari bahasa Arab untuk mendalami ilmu. Yang sedih hari ini ada juga pesara politik negara kita yang memandang begitu rendah kepada bahasa Melayu. Mereka menganggap bahawa bahasa Inggeris segala-galanya. Sedangkan orang Inggeris pun mereka menuntut bahasa Arab dan mereka belajar bahasa Melayu untuk menggali ilmu. Sebab itu mereka ini memunggah khazanah Melayu kembali ke tempat mereka. Dan manuskrip Melayu bukan sahaja ada di Leiden, di England, ada di Rusia dan banyak negara lagi, di Portugal dan sebagainya. Kenapa? Sebab bahasa ilmu tu. Baik, secara ringkasnya Datuk, kebetulan Datuk juga menyentuh tentang peranan yang harus dimainkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, walaupun komen Datuk itu hanya merupakan sesuatu yang kita anggap sepintas lalu saja. Tetapi secara ringkasnya juga kita nak dapat pandangan Datuk lah. Apakah bila kita bercakap tentang pindaan Akta Dewan Bahasa dan Pustaka yang diwawarkan ini, apakah Datuk melihat bahawa itu sesuatu yang cukup penting sebenarnya, terutamanya bila kita rujuk pindaan itu kepada perkara 152 Bahasa Melayu, bahasa resmi Malaysia? Ya, sudah pastinya. Kalau kita lihat dalam peruntukan perkara 152, tidak dinamakan pihak berkuasa bahasa. Kalau kita lihat pada Akta Bahasa Kebangsaan pun tidak dinamakan pihak berkuasa bahasa. Dan sehingga kini, sejak ada ordinans Dewan Bahasa Pustaka pada tahun 1959, Dewan Bahasa Pustaka dilihat sebagai satu entiti untuk memajukan bahasa Melayu, penggunaan pembakuan, tapi belum lagi dilihat sebagai penguatkuasa. Kan tiada peruntukan sedemikian. Jadi di sinilah kita, kerajaan pimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri telah bersetuju untuk mengangkat taraf Dewan Bahasa Pustaka sebagai penguasa bahasa. Jadi sudah tiba masanya Dewan Bahasa diangkat sesuai dengan peranan yang telah dilaksanakan sebagai pihak yang berwajib dalam bahasa. Dewan Bahasa Pustaka perlu diangkat sebagai pihak berkuasa bahasa utama selepas yang di Pertuan Agong. Kerana kedudukan bahasa ni begitu istimewa sekali. Kenapa saya kata istimewa? Bahasa ni dia tidak takluk pada perkara 8, diskriminasi. Tidak dilarang diskriminasi bahasa. Dan bahasa ini pula pemakaian selain daripada bahasa Melayu bagi tujuan rasmi, dia boleh diperkenalkan atas exception, pengecualian. Kalau ikutnya wajib memakai bahasa kebangsaan dalam urusan rasmi, kecuali dibenarkan. Maknanya pihak kerajaan persekutuan dan negeri mempunyai hak untuk membenarkan pemakaian bahasa lain bagi tujuan tertentu. Tetapi keutamaan ataupun
prinsip asasnya bahasa kebangsaan mempunyai kedudukan yang tersendiri, dan di situlah letaknya peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi apabila kita menyambut saranan yang berhormat untuk mengangkat Dewan Bahasa Pustaka, saya rasa sudah tiba masanya bukan setakat kita memberikan Dewan Bahasa ini sebagai kuasa penguasaan, tapi kita lihat perlu diupayakan Dewan Bahasa sebagai pihak berkuasa bahasa utama selepas Yang di-Pertuan Agong. Perlu ada peruntukan dipindah dalam perlembagaan untuk meletakkan peranan Tuan Agong dalam melihara kedudukan bahasa kebangsaan. Seperti mana diperuntukkan dalam perlembagaan, Yang Tuan Agong punya kewajipan untuk menjaga kedudukan orang Melayu, anak di Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain. Apatah lagi kedudukan bahasa kebangsaan yang pastinya mencerminkan jati diri negara bangsa kita, yang pastinya tiada sekatan dalam kebebasan untuk beragama. Kerana bahasa boleh dilaksanakan oleh semua orang, dan bahasa juga jika dilaksanakan asimilasi bukan satu perkara baru di dalam negara dunia sekalipun. Ada negara yang menjadikan dia mandatory, kan? Nak pakai nama asal etnik dia pun tak boleh, kena pakai bahasa kebangsaan negara. Baik, menarik. Baik, kita juga nak dapat perangai. Kita hampir di penghujung sebenarnya, tak banyak lagi masa yang tinggal. Tapi mungkin Prof, kita juga ingin berkongsi sebenarnya adalah peristiwa-peristiwa penting yang boleh kita hubung kaitkan dengan bahasa dan kualiti insan itu berdasarkan daripada sejarah yang telah kita lalui, khususnya dengan sejarah perkembangan bahasa yang kita anggap cukup dinamik ini. Ya, betul. Sebenarnya satu, kita tidak boleh menganggap sejarah itu hanya sejarah. Kita tidak boleh melupakan kegemilangan sejarah yang lama. Ya, itu adalah satu jati diri kita yang perlu kita pegang terus sebenarnya. Sejarah itu adalah rekod-rekod yang dahulu, yang dikatakan rekod dahulu, supaya kita tidak perlu hapuskan. Kita perlu berbangga. Ya, itu saya kata peristiwa penting tadi salah satunya. Sebab saya membuat kajian tentang manuskrip. Ya, jadi memang ada berhubung kait dengan kualiti insan itu. Ya, ini penghantaran satu utusan Melayu. Bukan sahaja utusan Melayu, perlantikan menteri juga ada sebenarnya dalam naskah-naskah ini. Ya. Jadi kualiti saya bacakan ya, ada 10 sifat yang penting sebenarnya. Bagaimana peristiwa penting ini? Saya katakan kita dahulu memang menggunakan utusan itu sebagai salah satu pengantara utama antara kerajaan dengan kerajaan yang lain. Ya. Jadi pemilihan kerajaan itu pemilihan utusan itu memang sangat ketat. Yang pertama sekali saya lihat ya, daripada naskah ya, Burhanuddin Salatin sebenarnya ya, mengesahkan bahawa ada 10 syarat. Jadi dikatakan yang pertama sekali memang kita kena takut pada Allah. Dan kedua ya, mesti ada orang yang berpengetahuan. Yang ketiga katanya mesti elok paras rupanya. Dan yang ada yang terdapat dalam syarat-syarat ini adalah daripada kemahiran berbahasa. Dan juga akhlaknya. Yang saya nak bawakan peristiwa penting ini adalah daripada kajian Hikayat Hang Tuah sebenarnya. Siapa tak kenal Hikayat Hang Tuah ya? Jadi sebenarnya kita Hikayat Hang Tuah ini sudah diangkat sebagai warisan dunia sebenarnya. Jadi yang perlu kita banggakan. Hikayat Hang Tuah ini, Hang Tuah memenuhi credibility. Credibility ini dan sepatutnya ia menjadi satu kualiti insan yang ada pada masa kini. Di mana apabila Hang Tuah yang mewakili kerajaan Melaka dihantar ke Benua Keling. Dan Benua Keling itu mengatakan bahawa gambaran daripada Hang Tuah ini peristiwa penting. Gambaran daripada Hang Tuah ini adalah mencerminkan rajanya. Penggunaan bahasanya, adab sopan santunnya, itulah mencerminkan rajanya. Dan setelah itu dengan kepintarannya, dengan daya fizikalnya yang tidak dinafikan, memang megah dengan silat dan juga kepintaran menghadapi beberapa banyak cabaran, dan akhirnya Benua Keling ya, raja pada masa itu telah melantik Hang Tuah ini pergi ke China mewakili kerajaannya. Itu salah satu peristiwa penting yang terdapat dalam naskah dalam teks-teks Melayu lama kita. Dan juga kita tak boleh lupakan tentang adab-adab. Ya, macam ada adab meminang. Sebenarnya kita dah makin lupa sebenarnya. Adab itu sebenarnya ditekankan dalam misa Melayu sebenarnya. Itu peristiwa penting juga yang yang membawa kita mengetahui tentang masyarakat, kehidupan masyarakat sosial pada masa itu. Dan sekarang ini sebenarnya kalau Tuan melihat pun dah sudah makin pudar sebenarnya. Itu peristiwa penting yang orang kata kualiti kepada insan itu
daripada aspek keakraban dalam masyarakat tu, dan juga bagaimana semangat kejiranan juga diamalkan pada masa zaman dahulu. Itu sebenarnya. Okey, kita tak banyak masa lagi yang tinggal, tapi kita juga nak dapat pandangan daripada Datuk, ya, daripada apa yang Datuk sebut tadi tu, ya. Ini sesuatu yang menarik. Saya nak mengajak kita melihat apa yang berlaku di negara-negara lain tu, ya, tentang betapa kuatnya mereka memegang bahasa mereka sendiri. Kita lihat di Indonesia sebagai satu contoh, China, Jepun, Jerman, Turki dan sebagainya, dan mereka masih meletakkan bahasa resmi mereka itu, bahasa mereka itu sebagai bahasa resmi dan sentiasa diletakkan pada kedudukan yang cukup tertinggi sebenarnya. Mereka tak malu untuk menggunakan bahasa mereka walaupun ketika berhadapan ataupun dalam persidangan-persidangan perengkat antarabangsa. Jadi harapan Datuk sendirilah, kita ingin memperjuangkan bahasa Melayu itu diutamakan di negara kita sendiri. Jadi apa yang perlu kita buat sebenarnya tu? Ya, kalau kita lihat iktibar daripada apa yang dilaksanakan di negara China, Turki, Indonesia, Jepun, kan, ada dua keadaan. Satu, sebuah negara yang mempunyai pelbagai etnik yang banyak. Seperti China ada lebih kurang 55 etnik. Walaupun Han itu merupakan etnik terbesar, lebih 90% penduduk dia beretnik Han, mewakili lebih kurang 1.2 bilion. Ya, kalau kita lihat etnik lain daripada Han tu, dia ada lebih kurang 1.2 juta. Tak silap saya, apa yang dikatakan sebagai etnik Zhuang, etnik Zhuang, 16 juta, 1.27%. Hui, kan, sebanyak 10 juta lebih. Dan kalau kita lihat Jepun, Jepun ni dia tak banyak kumpulan etnik dia, kan, dia yang terbesar orang Jepun tu. Dan kita lihat negara seperti Turki pula berlatar belakangkan sebuah kerajaan yang begitu lama. Bagaimana orang Turki ni dapat menaluki Konstantinopel, kan, yang dinamakan sebagai Istanbul pada hari ini. Dan kalau kita lihat pula Indonesia, yang punya juga etnik yang begitu banyak sekali, kan, yang kata orang mungkin ratusan etnik saya rasa di Indonesia ni. Dan kalau kita lihat lagi negara yang disebut oleh Tuan Haji tadi, iaitu negara Jerman ke apa tadi? Jerman dia. Ya. Jadi Jerman juga sebuah negara di mana bangsanya tewas daripada peperangan. Dan mereka bangkit pula menjadi kuasa industri dunia pada hari ini, kuasa Eropah yang besar. Kita lihat di negara-negara seperti China, negeri Jepun, Turki, Jerman, mereka ini mengekalkan bahasa kebangsaan mereka, bahasa asal mereka. Tidak pula meletakkan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi. Tidak pula mewajibkan bahasa Inggeris lebih diutamakan daripada bahasa ibunda mereka. Tapi kenapa mereka tetap maju? Kan? Disebut tadi China, Mandarin bahasa rasmi mereka, tapi mereka tetap maju. Walaupun mereka ada banyak kumpulan etnik, tapi satu saja bahasa. Saya itu alat penyatuan. Sampai kita tengok di Uguk berlaku perindasan, berlaku kata orang etnik klisi, apa yang dikatakan dilakukan lah. Ini bukan tuduhan daripada saya. Tapi apa sebabnya? Kerana mereka melihat kepentingan bahasa. Bahasa itu jiwa bangsa. Kita lihat di Turki, mereka begitu komited dengan watan. Perkataan watan pun ada dalam istilah bahasa Turkish, kan? Jadi kita lihat macam mana orang Turki ni daripada Anatolia, dia boleh menjajah Konstantinopel, menamakan Istanbul, dan mereka kekal pada hari ini. Sedangkan itu merupakan ibu negara Rom pada ketika, kan? Dan Jepun, walaupun ditewas dalam peperangan, dia mengekalkan bahasa dia dan dia terus maju, bangkit. Jadi di situ menunjukkan bahawa kecintaan kepada bahasa itu akan melahirkan hubul watan, cintakan pada tanah air, kesamaan. Kita bercakap dalam satu bahasa, kita menanam jiwa bangsa kita. Kita memahami sebab kita bahasa yang sama. Bila bahasa yang sama ni akan melahirkan satu culture, satu budaya yang sama. Jadi kita dapat menguruskan perbezaan. Tapi kalau kita ni masing-masing
kita dah ada bahasa yang jati diri, bahasa watan kita, tapi kita nak pinggirkan yang yang kumpulan etnik lain nak bawa daripada etnik asal dia, tak nak guna bahasa kita. Kan sedangkan mengaku sebagai bangsa Malaysia. Lepas tu pula ada pula kelompok yang mengagungkan bahasa lain pula. Jadi bila mana kita nak mengukuhkan perpaduan nasional kita melalui asimilasi bahasa itu sendiri. Jadi kita dah lihat iktibar daripada negara-negara yang disebut tadi. Bagaimana negara-negara ini tidak menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi mereka, tetapi mereka mempunyai bahasa ibunda, mereka melestarikan kedudukan bahasa ibunda mereka, bahasa asal mereka, dan mereka mampu bangkit. Bukan saja mereka terus bangkit, ada yang sudah tersungkur, tapi boleh bangkit balik kerana mereka menghargai ilmu, mereka menggali ilmu yang ada. Dan kita lihat kalau disebut tadi ilmu yang ada dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu, bangsa Melayu ini merupakan bangsa yang maju, di mana kita punya alam Melayu, kita mempunyai laut Melayu, dan kita mempunyai penguasa maritim, kerajaan Bahriah, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Melayu lama, dan kita mempunyai undang-undang yang diikuti oleh masyarakat dunia. Sebab itu kita lihat hukum undang-undang laut Melaka menjadi panduan pada undang-undang antarabangsa, undang-undang laut antarabangsa, dan naskah disimpan di Vatikan kerana menjadi rujukan. Sebab kita ni orang Melayu dah berlayar menguasai alam Melayu. Tapi kita lihat dulu macam katakan kita dah bangga sangat dengan orang Inggeris ni. Orang Inggeris ni dia boleh keluar sendiri berlayar tahun berapa? Akhir kurun ke-16 atau kurun ke-17 baru dia boleh bebas keluar dari negara ni dengan gunakan charter di Raja Royal Charter. Kalau tak, dia bukan sebuah negara yang merdeka. Laut di sebelah sana Eropah dikuasai oleh Perancis, dikuasai oleh Portugis. Jadi mereka nak keluar negara dia orang pun tertakluk kepada kebenaran daripada kerajaan asing dahulu. Jadi mereka ini baru bangkit, dan mereka ini mengadakan pengajian Oriental untuk memunggah ilmu, untuk mendalami ilmu. Mereka belajar bahasa Melayu, mereka belajar bahasa Arab, kan? Tetapi apa berlaku pada kita? Kita malu dengan bahasa kita sendiri, sedangkan kita adalah bangsa berdaulat. Kerajaan Melayu telah wujud selewat-lewatnya pada kurun ke-7 ni. Kita sudah menjadi kita sudah menjadi kuasa besar dunia. Kerajaan Bahriah, kerajaan laut, kuasa maritim. Pelabuhan Melaka merupakan pelabuhan terkaya di dunia. Sebab itu diorang datang ke sini. Jadi itulah saranan saya supaya kita jangan malu untuk kunjungan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini bahasa ilmu. Kita sepatutnya mengukuhkan lagi bahasa kita. Dengan cara itu bukan saja kita menempatkan negara kita di peta dunia sebagai bahasa berdaulat, tetapi kita menjadikan sebagai landasan kepada perpaduan nasional. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Dr. Wan Ahmad Fauzi, Wan Husin. Sebenarnya kita juga nak dapat pandangan daripada Profesor Maria, Dr. Salmah, tapi masa tu mencemburui kita. Tapi insya-Allah ini bukan kali pertama dan terakhir sebenarnya, kerana kita ingin menjemput Prof kembali semula bersama kita di ruang bicara ini, kerana isu ini, isu bahasa ataupun topik bahasa dan kualiti insan ini merupakan sesuatu yang cukup penting sebenarnya, dan kita harap kita telah pun dapat berkongsi pelbagai pandangan dan juga pendapat daripada tetamu-tetamu kita. Jadi terima kasih kepada Profesor Maria, Dr. Salmah Janur Muhammad, dan tentunya juga sekali lagi terima kasih kepada Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Husin, dan setinggi-tinggi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan insya-Allah seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.